آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبسندنا المتصل إلى صاحب الكتاب لواقح الأنوار سيدي إمام عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه أجمعين. اللهم ارفع درجاتهم وجعلنا من الذي يتعلمون ويعملون ويخلصون ويقبلون. وبسنده متصل إلى سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أجمعين. لهم منا بسر ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pengajian yang sudah kita dah membicarakan perjanjian yang umum yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hendaklah kita mengimarahkan, menghidupkan bahagian kiri daripada sayap masjid, iaitu sayap kiri masjid, yang mana kelapangan tersebut jarang sekali orang rebutkan, kerana semua rebutkan di sebelah kanan. Lalu apabila satu-satu masjid yang mana kirinya dah terlalu lama ataupun berkurangannya orang mengimarahkan pada kawasan tersebut, maka barang siapa yang menghidupkan belah kiri pada kawasan masjid, Allah Ta'ala tuliskan 2 lipat ganda pahalanya daripada belah kanan. Ini adalah kerana untuk supaya nak bagi balance. Jadi balance pada setiap daripada tempat-tempat, bahkan bertambah pula untuk supaya kita jadi orang yang adil, dan juga memupuk kita untuk jadi memperbanyakkan tempat-tempat yang jadi saksi pada kita akhirat kelak. Bukan hanya satu tempat saja, bahkan banyak tempat. Banyak saksi ini lagi kukuh. Ibarat macam kalau satu orang dihabak kata, bila kita meninggal, orang tanya apa yang kamu nak kata pada si mati, orang tu kata baik, seorang dia kata. Tapi kalau 40 orang kata dia baik, dia baik, dia baik, maka yang banyak saksi tadi, maka bertambahlah kelebihannya. Demikianlah juga kalau ada 1-2 tempat sahaja yang menyaksikan kita pernah salat padanya, berbeza dengan orang yang di atas muka bumi, di mana dia berjalan pun dia akan singgah untuk ibadat kepada Allah. Jadi Sidi Ali Zainul Abidin Sayyidus Sujjad, yang mana beliau tadi adalah orang yang satu malam akan sujud sebanyak 1000 kali. Jadi 1000 kali, kalau kata ada 500 pokok kurma, 500 tempat yang berbeza. Dalam satu malam 500 tempat sujud, maka 500 itu tadi akan jadi saksi yang baik baginya di hari akhirat kelak. Jadi kata Habib Umar hafizahullah, iaitu maksud sujud di dalam ayat Quran, simahum fi wujuhim min asaris sujud, pada wajah mereka terdapat kesan mereka yang sering sujud. Bukan maksudnya jidat, bukan kata lambang hitam ada, sebab tak ada riwayat pun cerita Nabi SAW yang lama dan panjang sujud dan juga banyak sujud itu ada lekat hitam hanya tak ada pun. Jadi maksud sujud itu adalah kesan sujud. Apakah kesan sujud? Kesan sujud itu bukan yang ni. Kesan sujud itu adalah orang yang yatakallamun wa qulubuhum sajid. Bila dia cakap, hati dia sedang sujud. Wa ya'kulun wa yamshun, berjalankah dia ataupun makan pun dia, wa qulubuhum sajid, hati dia sentiasa sujud. Itulah makna pengertian bagi orang yang simahum fi wujuhim min asari sujud. Lalu pada wajahnya terdapat kesan sujud. Cakap pun nampak kata hati sujud. Maka kita masuk kepada ukhidha alaina al-ahadul amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'ammina ma'a imamina fi salatil jahriyah raja al-maghfirati li dhunubina. Jumpa tak? Jumpa. Hampa kena pegang mic, orang baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi Sayyidina Muhammad. Baca.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. وفد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن مع إمامنا في الصلاة الجهرية رجاء المغفرة لذنوبنا، فلا نتقدم على تأمينه ولا نتأخر، وذلك لنوافق تأمين الملائكة الذين لا يرد لهم دعاء ويستجاب لنا تبعا لهم. Okey, baik. Maka kita telah mengambil perjanjian secara umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hendaklah kita mengaminkan. Aminah itu maksudnya mengaminkan. Mengaminkan bersama dengan imam kita di dalam solat dengan cara terang-terangan. Maksudnya amin tadi disebutkan amin, kan? Macam tu. Kenapa? Mengharapkan keampunan bagi dosa-dosa kita. Jangan dahulukan amin kita ataupun dikemudiankan amin kita di atas amin imam. Kenapa? Supaya bersesuaian dan bertepatan amin kita tadi dengan amin malaikat, kerana malaikat akan ikut amin dengan amin imam. Ada kelebihan yang mana bila amin itu turut serta dengan malaikat, diampunkan dosa. Dan malaikat apabila telah mengaminkan, iaitu doa lah, maka tidak akan ditolak bagi mereka doa. Maka dimustajabkan doa mereka untuk kita, kerana kita ikut serta sama dengan para malaikat sontak ketika amin. Jadi dari sini nak terang kepada kita bahawasanya ketika kita sedang solat, jangan ingat kita saja solat. Malaikat sekali solat dengan kita. Yang kedua, ketika mana imam tu amin, sebenarnya malaikat pun amin. Cuma kita dengar atau tidak. Kan? Baca dia tetap amin lah, walaupun untuk imam tersilap waladdallun, macam amun. Dan amin. Jadi amin tetap amin. Jadi bila sebut amin, kena bagi sama dengan imam. Dengan imam dah amin, kita pun amin, lambat sikit. Kita lambat sikit tu kira tak sama. Dia kita sama bila imam tu lepas waladdallin amin, dia sontak, kan? Dia dah tahu dalam tu ada tempo dia. Cik imam nanti tu amin, tahu masuk sontak lah. Jarang lah orang terlambat ni selalunya, kan? Tapi ada juga yang jenis mengelamun dalam solat. Bila mengelamun, dia tak mengelamin. Bila dia tidak mengaminkan dalam solat, dia mengelamun. Dia mengelamun pergi mana tu? Orang dah amin, dah habis dah masuk surah balik, dia amin, dia suruh amin. Hak paling dahsyat, dia amin awal sebelum imam. Sebab apa? Mengelamun juga. Kan? Dia travel lokal. Dia pergi tak mana halau dan solat dia. Dia baca Fatihah habis dah. Bila dia baca Fatihah habis, tiba-tiba dia amin. Tiba-tiba imam baru nak baca Fatihah. Dia duduk biasa berdai baca Fatihah laju-laju ketika mana yang sunat. Dia ingat senyapnya imam lepas angkat takbir tu, imam dah habis baca Fatihah. Tak. Dia pun pulung baca Fatihah celah tu. Salah. Jadi kena bagi sama elok. Ini ada kisah orang yang nak pergi Langkawi. Ini cerita orang pergi Langkawi. Dia nak pergi Langkawi, dia bawa beg dia. Dia pun beli tiket. Beli tiket, dia tak tengok. Kawan tu abang kata tiket ni, ferry ni lagi setengah jam nak bertolak. Kan? Okey lah. Jadi, dia beli tiket. Sebab waktu kawan tu bagi penerangan, kawan tu kata lagi setengah jam pun nak bertolak. Jadi bila dia tak dengar penerangan, dia mengelamun. Dia bila mengelamun, dia pegang-pegang tiket, dia pegang beg. Yang ni ferry tak mana duduk di parking tak mana lagi tu. Yang tahu bilang kau. Dia nampak ferry tu nak gerak. Tengah duduk gerak. Dia tak bagi perhatian yang kata setengah jam lagi baru nak tolak. Dia pun lari macam cerita Hindustan tu. Dia bawa beg buru-buru, lari. Sebab dia tengok pakcik tu dah pegang tali, lepas tali. Dia kata, sudah lepas tali ni, ferry nak gerak.
Jadi dia pun bawa beg tu. Lari-lari laju aja, tiba-tiba dia tengok bila ferry dah berenggang dengan jeti tu. Dia tok beg dulu. Dia tok beg walaupun dia tak ada naik titi hak duk masuk dalam ferry tu, dia tok beg bagi naik ferry depan. Pakcik tu baru ni tali tu, nampak tengok-tengok, dia ni main pada jauh lari, tiba-tiba tok beg tu. Lepas tu dia pun lompat. Pakcik, terusak kan saya. Apa, saya ikut saya jatuh lagi pakcik baling tadi. Pakcik tak ada nak terang pun. Ni, cik. Oh, dia tak kira, beg dia pergi dah, dia pun lompat. Dia pergi lompat, berjaya dia. Fuk. Dia pegang. Alhamdulillah, nasib baik saya tak terlepas, dia kata gitu. Alhamdulillah. Dia tahu adik pergi mana? Dia pergi Langkawi kan? Kata itu. Ya Allah, nak pergi Langkawi, ni adik naik ferry mana? Apa, adik punya pukul berapa? Tengok tiket. Tengok. Gitu. Betul dah ferry? Betul dah ferry ni macam kata. Tak salah. Cuma, kita baru nak mendarat tadi sebenarnya. Kita baru nak mendarat, saya baru pegang tali nak baling. Bukannya pegang tali tu baru lepas daripada tempat ikat. Yang adik nampak pada jauh bawah itu, dia terjun main. Bayangkan macam mana perasaan dia kena ambil beg balik, turun balik. Dia tunggu balik setengah jam. Dia baling lepas dah tadi. Itulah akibatnya bila amin tak sama dengan amin, itu imam. Jadi nak bertolak pergi sekali. Jangan pitok gitu, loncat apa semua. Tiba-tiba kami baru nak, kita baru nak berlabuh lah. Orang panggil kan. Bukan kita nak bergerak dah. Kita baru nak mendarat elok tepi ni, bukan kita dah nak bergerak dah. Jadi sebab tu kena tahu bagi betul tempo dia, masa dia. Bila waladdallin, amin macam tu. Ada seorang ni mengelamun lagi tu, mayang belakang imam kan. Imam baca surah Fatihah habis dah, amin dah, dia pun dah amin dah tadi. Tiba-tiba imam masuk surah yang ada perkataan dhalin. Kan pernah jumpa dalam surah ada kan dhalin, baca jumpa dalam dhalin, dia amin. Tak hebat depa dia seorang pergi amin. Aku tak baca surah Fatihah pun, asal dengan amin dia nak ni ya. Dulu Allah yarham Ustaz Hamid Tahir kot cerita, Datuk Imam baca silap baitan Fatihah, baca lahnul jali, salah yang besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Makmum pun tak tahu apa. Amun. Jadi apabila sama amin kita dengan amin imam, maksudnya bertepatanlah amin kita dengan amin malaikat. Kelebihannya dapat keampunan dosa. Bayangkan tengah-tengah solat baru amin Fatihah tadi dah dapat keampunan dosa. Sambung. Wasami'tu Sayyidi Ali al-Khawas rahimahullah yaqul innama kana al-malaikatu la yuraddu lahum ad-du'a innama kana al-malaikatu la yuraddu lahum du'a li'annahum la ya'suna Allah ma amarahum. Kata Sayyidi Ali Khawas, guru saya, iaitu guru kepada Imam Abdul Asy'arani, semuanya para malaikat sama sekali tidak akan ditolak doa-doa mereka, kerana mereka ini seperti macam mana dalam Al-Quran mengkisahkan sifat mereka, la ya'sunallah, mereka sama sekali tidak akan maksiat kepada Allah dengan apa jua yang Allah perintah. Allah Ta'ala perintah, buat terus. Kena cabut nyawa pun cabut nyawa. Kalau kena turun hujan, pi bawa musibah ataupun bala, turunkan bala pada satu tempat, dia buat. Mereka tidak maksiat, mereka tanya kepada Allah tu ada. Tanya untuk penjelasan lagi. Ketika mana contoh malaikat yang hamalatul arash, yang menanggung arash. Ketika Allah Ta'ala telah siap cipta arash, Allah Ta'ala perintah, wahai malaikati, hendaklah kalian tanggung arash ini sampai kiamat. Sampai bila-bila kena tanggung arash ni. Malaikat pun cuba cungkih nak naik arash tu. Nak cungkih naik arash tu pun tak naik. Macam mana nak tanggung galah atas bau sampai bila-bila. Maka mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, cungkih naik macam tu pun tak naik, macam mana kami nak galah atas bau ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, ke atas kalian hendaklah tanggung juga, maka ke atas saya untuk bantu kalian. Arahan tu sebenarnya so minta tolong kepada Allah. Macam mana nak minta tolong? Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, bacalah tasbih, baru hampa kuat angkat benda ni. Jadi malaikat pun baca tasbih, yusabbihuna bihamdi rabbi, mereka terus bertasbih kepada Allah, lalu mereka mampu untuk angkat arash sampai bila-bila.
Dari sini nak cerita, seorang tu apabila dia berhenti tasbih pada Allah, habis ya. Dia tak mampu tanggung apa jua yang ada daripada arahan Allah, yang maha berat lah semua daripada arahan-arahan Allah. Mana ada ringan, kan? Jadi kalau dia bertasbih, semua jadi ringan. Jadi malaikat kena tanggung. Yang kedua, Allah Ta'ala perintah turunkan bala pada kampung sekian. Malaikat pergi dulu. Sebelum nak turun dah, tengok-tengok nampak dalam tu ada seorang hamba Allah yang soleh, abid. Dia pun patah balik lah. Bertanya, duduk anda Ijlis Jaidan. Pokok Inggris. Jadi dia pun tanya, ya Allah, dalam kampung tu terdapat seorang hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Jadi macam mana? Allah Ta'ala kata, dia itu kemaksiatan berlaku, kemungkaran berlaku, dia buat tak kisah ya. Dia tegur orang pun tak. Dia kerja ibadah dia. Wabihi falyabda. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, dengan dia tu, mula kat dia tu. Nak turun musibah bala, bagi kena dia tu. Tapi kalau orang tu adalah kawasan orang yang sentiasa menasihatkan orang, makruf nahi mungkar sebagainya, walaupun orang dah turut hawa nafsu juga lepas tu, tak apalah, dia akan terselamat. Musibah turun, kawasan lain kena habis, kawasan dia selamat. Macam itulah. Sambung sikit lagi. وكل من أهكم باب ترك المعاصي من البشر كان كالملائكة لا يرد له دعاء. وأما من وقع في المعاصي فإن الله تعالى يرد دعاءه في الغالب. لأن الله تعالى مع العبد على حسب ما العبد عليه معه. فكما أنه تعالى دعاه إلى الطاعة فلم يجب، كذلك دعاه العبد فلم يجب دعاءه. وكما أبطأ العبد في الإجابة ولم يبادر إليها، كذلك دعا ربه فلم يجبه بسرعة جزاء وفاقا. Jadi fair. Dari sini cerita bagaimana seseorang tu tadi, dia kalau dia tinggal maksiat, maka demikianlah hukum daripada manusia seperti macam malaikat, iaitu tidak tertolak doa dia. Jadi di sini ada dua anak kunci bagi orang yang nak diterima doa dia. Yang pertama, tak maksiat pada Allah. Kan? Tak maksiat kepada Allah. Yang kedua, atib mat'amaka takun mujabud da'wah ya Mu'az. Kata Nabi SAW pada Sayyidina Mu'az, kalau kamu perelokkan makanan kamu, jaga makanan kamu bagi elok, makan benda yang elok, kamu akan jadi orang yang mustajab doa. Jatuhlah. Jadi malaikat tak maksiat pada Allah, tak ditolak doa. Demikianlah hukumnya bagi manusia yang tidak maksiat kepada Allah, tidak ditolak doa. Janganlah kita hukum kepada seorang itu apabila dia pergi cari wali min awliyaillah untuk dia berdoa tawassul, dia habaq kata, tolong doa kat saya Ustaz. Jangan kita hukum dengan syirik. Sebab kawan tu faham kata bahawa dia adalah hamba Allah yang jauh daripada Allah kerana maksiat. Lalu dia pun pergi mendekatkan diri dengan hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Tolong doa pada saya Ustaz. Saya doa setahun 2 tahun tak dapat ni. Tengok Ustaz ni sekian-sekian doa dapat. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kawan tu tak maksiat pada Allah. Jadi dapat doa habuan dia. Maka di sini pula ceritanya, demikianlah juga kalaulah hamba tadi banyak sekali berlaku di dalam jatuh pada kemaksiatan, sesungguhnya Allah menolak doanya pada kebanyakan hal keadaan. Pada ghalibnya begitu. Kerana Allah Azza wa Jalla bersama dengan hamba di atas kira hitung. Macam mana hamba bersama dengan Allah? Fair. Sebab Allah itu Maha Adil. Allah Ta'ala panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan kita bayang macam ni lah. Kalau Allah panggil untuk solat tu, macam Allah Ta'ala, Aku yang Maha Besar, Aku yang Maha Besar. Gitu. Kalau azan bahasa Melayu macam mana? Khutbah bahasa Melayu, dia tak bid'ah. Kan? Nabi SAW tak pernah khutbah bahasa Melayu. Macam mana kalau azan bahasa Melayu tu? Kan? Mai habis pun masjid, beda nak bid'ah kan, bukan nak main solat tu. Kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Baru orang faham kan? Kan? Aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang solat apa dia? Jom solat oi. Mau betul. Let's pray. Kan? Jom solat barulah jom sukses. Ayat falah. Kan? Ni tak faham. Ayat solat tak faham. Ayat falah tak faham. Sebab tu tak sampai-sampai bila orang panggil ayat solat falah. Bayangkan ketika mana Allah menyeru hambanya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mailah salat, mailah sukses. Bila Allah Ta'ala panggil, tiba-tiba dia melaksanakan solat tu tadi, katalah Zuhur, pada pukul 4, dekat nak masuk sa'ah. Jadi fair lah kalau dia minta doa, dia minta segerakan, ya Allah, bagilah ya Allah, aku dapat pasport aku ya Allah, aku nak pergi sekali ke Morocco ni, contoh kan. Ketika mana saat mereka ni tinggal Paris, tiba-tiba dapat pasport tu lambat. Fair? Fair tak Rafiq? Fair? Dapat pasport lambat. Allah bagi lambat apabila kita memperlambatkan seruan dia, kita menjawab lambat, maka dia pun jawab pada kita lambat. Itu fair. Jadi tang sini, seperti mana Allah Ta'ala menyerunya kepada ta'at, maka dia tidak jawab. Demikianlah bila dia doa kepada Allah, Allah Ta'ala tak jawab doa lah. Demikianlah juga apabila hamba tadi memperlambatkan pada menjawab panggilan Allah, tak bersegera, fafiru ilallah. Berapa orang yang dengar kata berlarilah kepada Allah, duk main-main lagi. Main-main lagi. Tak apa, nanti dulu. Dajjal keluar dah mai baru tahu. Kan? Memang dengan Allah kita suka buat lambat sikit. Tapi dengan urusan dunia kita suka sungguh kalau boleh nak cepat. Kita nak tahu hak ni, apa semua dan sebagainya. Dengan Allah, kita buat lambat pada banyak perkara. Walhal Allah Ta'ala dah bagi dengan jelas dah. Bagi jelas satu. Okey, baik. Maka yang terakhirnya, demikianlah juga Allah Ta'ala membalas kepadanya. Allah tidak akan jawab dengan cepat kalau sekiranya hamba tadi memperlambatkan seruannya. Jadi Alhamdulillah, kita sembahyang zuhur pada awal waktu. Jadi kita doa kepada Allah. Doa Allah Ta'ala balas awal tak? Allah Ta'ala balas awal. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah kakiku ya Allah. Dengan berkat pergi Langkawi. Mandi yang laut kena yang masin sikit ya Allah. Contoh itu kan. Contoh doa. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit dadaku ataupun sesak dada anakku dan juga sebagainya. Sekian. Berdoalah kepadanya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita akan sambung. Wa sami'tu marratan ukhra yaqul haqiqatul ijabah hiya qaulul haqq ta'ala li'abdi labbaika la qada al-hajah. Ini saya ada syarah dah waktu ketika mana perjalanan nak pergi ke mana itu tak ingat dah. Tapi dah naik kapal terbang. Masa simbang asyraq itu. Jadi yang baik itu saja dulu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jadi lepas ni ingat, walaupun tak habis lagi bab ni, dengar saja imam waladdallin Al-Fatihah. Amin. Macam tu. Jangan imam baca surah apa-apa yang ada dhalin pun semua, terus hidup amin. Itu yang baik pada Allah, buruk kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.